Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. Sekali lagi bersama financial consultant yang berkolaborasi dengan Manap Mawi. Aku ada satu question ni. Okey. Aku ni sebagai seorang ada keluarga yang mempunyai anak cahaya mata aku yang dah masuk dalam lingkungan teenagers lah. Okey. Apakah investment yang sedia kala dalam services Hans Ezra yang boleh kau recommend kat aku? Bila kita cakap pasal kita kalau ada anak kan, that's why one thing yang kita selalu fikir adalah education fund orang. Betul. Bila diorang nak pergi universiti ke nak pergi sekolah, memang pakai banyak sangat duit. Betul. Kadang-kadang kita nak pakai EduSave ke yang PESA Oh, ni pun certain percentage saja. sikit je bro. Tapi yang selebihnya kita macam apa aku ni nak kena keluarkan. So macam mana tu? Betul. So bila kita cakap pasal education fund ni, I think sangat-sangat important yang kita kena fokus pasal ni. So misal kata like say kalau kita anak kita 1 tahun, kita ada jangka masa maybe dia orang pergi universiti dalam 19 tahun nanti ke, tengoklah kalau anak lelaki pergi NS ke apa. So kita start savings plan diorang atau education fund tu from there. Kadang-kadang along the way dia punya money can grow itself, also can grow lah. Tak semesti kita kena letak 200. Misal kata kita letak dalam bank 200 after dalam 10 tahun duit tu dah 30-40 ribu macam tu misal kata kita sebagai parents maybe 1 bulan tu kita nampak macam nak beli kereta lah. So senang lah dalam bank kita nak keluarkan. Kita panggil tu deferred spending. Tak semesti pakai sekarang, tapi nak pakai swipe je. So duit semua habis. Duit education semua habis. Itu kalau tak ada orang macam disiplin, tak ada orang macam aku, habis Gone. Betul. Kalau kita letak sendiri pun 200 bulan letak dalam bank account sendiri maybe after 2-3 tahun alamak tak apalah, tak payah continue lah, nanti kita stop. So kalau plan macam gini, confirm kita akan siapkan an education fund. And kalau lah anak kita misalkan tak pergi universiti, kita boleh ambil duit tu fokus on our retirement, ataupun kalau insyaAllah anak kita nak bernikah, boleh kasih duit tu untuk Interesting. Cakap pasal retirement ni, Cakap pasal nikah. Tak bukan retirement. Salah cakap. subjek tu. Okay, go ahead. Cakap pasal retirement ya. Kenapa kau tunjuk aku boleh part retirement Okay, sebab soalan kau tanya tadi tentang anak-anak kau, sebab anak-anak kau masih lagi teenagers. Masih lagi. Okay, Masih kan perlukan bapa mereka. bagi aku pula, anak-anak aku berumur 22 dan 19 years old. Dah nak kahwin Dah nak kahwin besar tu dah kan. gatal nak kahwin So sedikit sebanyak tanggungan ataupun financial responsibility daripada aku dengan orang rumah aku, as a parent to them, dah a bit ringan lah. Okay, because they are quite self-sustainable. Dah kerja part time and everything. Automatic lah. So automatically I am looking at something else, which is sekarang umur aku 43 years old. Dah looking at things 10-20 years down the line. And terus terang cakap, bila kita dah turn 55, nak harapkan duit CPF tu tak nampak tak tidak. Sebab as we know, minimum sum makin lama makin naik lah. Betul. So apa alternatif ataupun apa option kita, macam orang-orang macam aku ni misal kata dalam 20 tahun kita dah turn 60 plus. So is there anything that can be catered? Boleh, insyaAllah boleh. So bila kita cakap pasal retirement ni kan, macam whatever you said tadi kan, retirement sum dia increase every few years tau. Betul. Every year dia boleh adjust. Ikut suka hati lelaki timak dia je. So kita tak tahu tau berapa dia akan naik. Sekarang kita cakap let's say 190,000. Betul. 20 years down the road akan ke lagi 190,000 tau, maybe 300 lebih. Macam mana kita nak simpan dalam CPF itu macam Betul. banyak kan. Quite susah. So for orang yang dalam 40 lebih gitu, masih ada masa untuk kita continue to have an investment dalam 20 tahun nanti. So dulu retirement age kat Singapore 62, terus naik 65, 68. For myself kalau macam dalam 20 lebih kan, imagine when I'm 60 plus, akan ke retirement 68 juga ke akan kena naik 70 lebih. Betul.
Betul juga. Wow. So Makes for sense. kita sekarang ni, kita ada masa juga insyaAllah to focus on kita punya retirement since anak-anak kita dah berumah tangga. So diorang dah boleh hidup sendiri. So kita punya sekarang kita fokus on ourselves pula. So senang cakap untuk orang-orang macam aku ni yang umur 42, 43, early 40s tu masih ada harapan lah. Ada Untuk insyaAllah. adakan- Semua orang ada harapan. Untuk adakan some form gelap of je dia. retirement Boleh fund, insyaAllah. retirement plan Kita semua masih ni. ada masa. Ya, macam kita orang Melayu Islam ni, kita kalau pergi fikir pasal retirement ni, kita fikir satu, kadang-kadang kita nak pergi jelajah dunia, ataupun kita nak pergi mana, umrah, nak pergi Umrah, haji. haji, At least time masa tu kita nak dah retire tu, kita ada duit juga. I like what Ezra tadi share dengan kita. Kita for young couples, kau simpankan duit untuk anak-anak kau for education. Siapa tahu something happen, dia dapat scholarship. So you don't need that money for the education. Betul. But duit tu tetap ada. Kau boleh gunakan untuk benda lain lah. For better good use juga. Correct lah. Kau nak pergi haji, pergi umrah, pergi holiday ke apa. Kami lagi. Boleh saya cakap? Boleh tak boleh pun boleh. Actually, I one of my colleague lah, very experienced consultant, pernah cakap pasal ni tau. Certain parents yang biasa kita punya komitmen, kita nak fokus kat kita punya retirement ke kita nak fokus kat children education. So dia punya answer was very simple and I really respect that answer. Betul lah, kita fokus on kita punya retirement. Like whatever you say, anak kita diorang boleh dapat scholarship. Kalau tak pun boleh ambil student loan. Betul, betul. Kalau kita retirement, kita takkan nak minta bank nak ambil Tua retirement dulu loan. kau pergi OUF balik out. kan. Betul. Ya. Okay, faham. Jadi sekali lagi Hans Ezra adalah rakan kolaborasi kita bersama-sama. Jadi untuk beliau adalah seorang konsultan keuangan ataupun financial consultant. Untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut, boleh saja hubungi beliau melalui laman Instagram beliau, iaitu Hans Ezra, HANS EDZRA, ataupun taliannya 90285600. Hans Ezra, financial consultant anda. along the way I'm very sure you have received terdengar all this stigma. Kau kerja security low class lah, kerja pakcik-pakcik, kerja wak-wak lah, kerja pencen everything. Betul. Aku pernah tak kau terdengar macam orang cakap towards the later years asal kau kerja security tak kerja lain ke? Pernah tak along that line? Pernah. Even bila aku start off pun, I had issues with my own mum. Macam mak aku cakap, kau ni muda, kenapa kau kerja security? Security ni kan kerja wak-wak retired. So macam aku tak boleh cakap apa-apa lah. Pasal aku macam how to say let time prove it. So macam sekarang aku kadang-kadang macam kacau mak aku. Cakap, mak dulu kata mak marah kan, saya kerja security. Sekarang saya dekat mana sekarang? Alhamdulillah. Unsur-unsur tu. Itulah. Ada unsur-unsur riak tu. It is true apa kau cakap tau. The stigma tetap ada tau. Bila Betul. kau dengar security je kan, standard Melayu, India. Yes. Satu benda yang really happen dengan aku stereotyping at its best lah. Okay. Aku dulu kerja logistik. Tak ada kena-mena dengan security. Betul. Satu hari tu aku dengan bos aku. Bos aku India. Indian aku Melayu. Kita dua pakai baju hitam pasal uniform kita baju hitam. Okay. So kita kat luar guard house ni. Guard apa security pergi toilet. Barrier turun. Satu kereta datang. Dia hold kat kita bro. The best thing, kita tengah duduk, tentu tengah isap rokok lah. So aku dengan bos aku. Bos aku. Isap rokok kan haram? Dulu aku tengah isap rokok dengan bos aku. Tengah syok ni isap rokok, berbual-bual, tengah kita nak pergi meeting. Ni kita masuk, I think it was a Grab or something like that. Horn kita bro. He was expecting us to open the barrier bro. Yang korang security lah. Dia ingat aku security dengan bos aku. Aku tengok bos aku tengok aku. Why? Malay ni security lah. Dia aku cakap why? Indian also security lah. Yeah, Do I look like security? So that's The stereotype. At its best tau. So bila kita tengok dia tengok aku, he eventually open. So kita buka tau. Dia apa bapak dia bimbing ke apa? So aku cakap apa dia ni? Dia ingat kita security. So aku find it very very amusing that people macam likes to stereotype Melayu ataupun India Security. Bagi baju hitam je security. Why is that so? Because the point that I'm getting bila aku tanya kau soalan tu, why despite all these stereotypes, all these negative stereotypes, kau masih kekalkan kau punya aspiration untuk terus excel dalam bidang security ni? Okay, mungkin pada waktu dahulu aku punya cita-cita belum tercapai. Okay. Pasal aku dah set aku punya ground rules. Okay, macam aku cakap tadi, 3% aku nak kena at least executive level. I see. So I Ada wawasan ni so aku dapat aku punya executive level, alhamdulillah.
bila aku umur 29 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. The hotel line itself Yes, in the hotel. So okay, alright. Wow. Kira dah jantan ada CPF ni sekarang kan. Bukankah ada CPF daripada dulu? Cisco tak bayar ke CPF? Kadang-kadang tak mau Cakap pasal cakap. Nanti mampu kena sue nanti aku. So kau dengan titik perlu sendiri kau upgrade diri kau. Upgrade. Kau pergi all these courses. So up to now sekarang paling tinggi pay security course yang boleh dapat sekarang apa? Sekarang topik and subject of security ni dah makin orang kata berleluasa lah, makin Berkembang, in demand, berkembang. Yes. And Macam kita lah. we even Kita have bagi ada apa degree in security management. I see, yes, And, correct. and macam uni dekat apa tu nama dia, SUSS, they even offer apa Security degree, studies. security studies. Yes. So dah berkembang until that phase. Okay. Yeah, so but of course dengan ada orang kata sijil or even ijazah or even diploma whatever doesn't determine you where you are lah. Okay. Pasal apa? Ada orang yang ada ijazah, ada orang ada diploma, ada orang yang ada apa-apa certification. Tapi kadang-kadang bila when they are running the ground ops, when they are doing ground ops, Hancai. orang pun hamcai. I see. Aku dah nampak ni banyak jugalah. I see. Pasal sometimes what you learn doesn't imply you when you walk the talk bila kau on the ground. Because qualification is one thing, tapi experience is another Yep, thing betul. lah. So kau more on experience lah Betul lah. Dia daripada Alhamdulillah lah. PO tu, daripada tak boleh pegang pistol sampai dia boleh pegang pistol, dia ada pistol sendiri. Daripada polis Kelantan, Polis Kelantan, terus jadi polis Malaysia. Uncle extend. Lepas tu Uncle extend. Sekarang dia executive, sekarang dia manager tu. Oh, okay. Daripada eksekutif tu berapa level tu sampai tahap kau ni sekarang? See my level. Wah, tahap Kalau nak cakap tahap, aku rasa aku pun skip juga tahap satu. Okay. Pasal kalau if you nak ikut yang apa tu nama dia, the typical structure Okay. executive pergi assistant manager. Assistant manager berapa tahun pergi manager. Okay. Tapi aku skip assistant manager. So kau daripada executive naik Aku manager. dari executive 3-4 tahun terus aku naik manager. So persoalannya, who did you sleep with for you to be able to get into the such promotion? Sleep with my wife. Only my beloved wife. Okay, that's a very good answer. Very good answer. Dah dua anak aku sekarang. Siapalah tahu ke ni. Tak ada okay, rezeki lah, rezeki. Along the way, do you like kau apa yang benda kau bikin untuk upgrade diri kau sendiri selain daripada pengalaman kau? Selain pengalaman, aku believe in lifelong learning. Okay. Ya, pasal learning orang kata is a never ending journey. And lagi pula kita sebagai warga rakyat negara Singapura, kita banyak macam WSQ courses yang government yang how to say come up with whatever structure and all that for us to upgrade. Ya, so dari situ macam skills future, government kasih skills future, aku siang-siang dah habis. Pasal bila skills future keluar, aku upgrade. Skills future keluar, top up, aku upgrade. Aku belum sentuh. Serius lah, kasih aku lah. Boleh transferable ke? Entah. Tak aku jual kau. Macam boleh pakai ke? Gila kau. So okay, kau bring you back to the past. Kau masuk Cisco masa tu PO, masa lepas NS, your highest qualification. Aku O level je. O level, 5 O level. Kau ada 5? Dengan ITE. NITEC. Ya, NITEC. Oh, time Lepas- kau masih NITEC. NITEC. Oh, okay. Then after that, kau upgrade, kau ambil diploma sendiri Diploma sendiri. Dekat Diploma? Temasek Politeknik. Temasek Politeknik, diploma in Security and Fire Safety Studies. Related. And abang sekarang kau abang masih lagi belajar Masih lagi belajar. Sekarang apa kau belajar? Aku sekarang am taking Specialist Diploma in Security Consultancy. Jadi Consultant. kalau the konsultan Keselamatan. bukan setan. 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 Janji jangan setan merah. Ada hal? Kamu setan merah apa kau? Tak adalah. Aku football fan, Masih but lah. I don't have a typical team yang aku support lah. Aku bakar blog kau ni. Fire safety kan, aku bakar Fire blog safety. kau. Okay, so sekarang kau tengah belajar specialist diploma dengan harapan apa? Honestly, aku tak tahu where this diploma will bring me. Pasal okay. apa, the demand for security consultant in Singapore, is it a higher demand? Aku not sure. Okay. But of course, government again, diorang pun kasih kita macam structure for security professionals. Okay, lepas ni kau boleh pergi ke sini. So I see. aku trying to penetrate.
to penetrate the whatever consultancy punya market lah. Then of course mana tahu besok lusa kalau aku dah malas nak kerja, aku buka company sendiri. Oi. Dealing in technology, dealing in consultancy, or even dealing in security manpower, who knows. Is that your aspiration untuk Ultimate ambition. to have your own company? Ada jugalah. Okay, satu question. Kalau kau ada company security kau sendiri, apa nama security kau? Company Nama security apa Pasal it determines whether Melayu, company kau Melayu ke orang Betul. Betul. Kalau ini apa? Macam-macam. Macam Ada macam-macam. Ada yang satu really kau dengar nama je kau tahu tu India punya company. Pro. Pro. Sebab sekali kalau Mak Saleh cakap Dia bukan Pro lah, bro. Kalau Mak Saleh cakap Pro. Tapi kalau local cakap Apro. Korang ni astagfirullahalazim. Okay, kau punya nama. Nama kau tak ada Nur ke tak ada apa Sebab kalau ada Nur ke apa, bukan, kalau ada Nur ke apa jangan taruh nama sendiri. Sebab taruh nama sendiri akan no security. Tak laku company kau nanti. Habis. Cita-cita kau nama security company kau apa? Wah, ini secara spontan lah. Betul. Okay, Off the cuff. at the back of your mind At the back lah. Ni since korang dah tanya, all of a sudden aku just pop up. Okay. Magnum Security Services. Banyak makan aiskrim hari ni. Magnum PI lah kira. Magnum. Magnum apa sebenarnya? Magnum tu lah. There can be a lot of examples of Magnum. Magnum Macam aku aiskrim. pasal makan aiskrim. Magnum boleh pistol. Oh, Magnum Tapi kalau pistol. dekat US kau tahu tak Magnum tu apa? Apa? Magnum yang brand kondom tau. Oh, Betul tau. Baru betul. Memang tengok muka tahu. Melayu mana pakai kondom? Orang ni betul lah. Astagfirullahalazim. Kan haram. Oh, part gini kau kira haram. Tapi Batal part main aku. Okay. Ke laut tau, melalut. So Kau nak kena edit part ni tu. tak nak aku tak nak edit peduli apa aku. Biarkan kecam kau. So kau punya aspiration to eventually open up your company, security company, manpower. Magnum Security. Magnum Security Saya. Bukan Magnum. Bukan. Bukan Magnum PI Magnum PI. Magnum. So okay, from here right now kau operation manager. So orang pengurus pengurus operasi. Bahasa Melayu betul Bahasa Melayu pengurus operasi lah. Bunda. Malay not feeling well. Okay, I know. Tiap orang tahu. So sekarang ni with the experience that you have gathered dengan kau punya pengalaman yang kau telah timba selama ni, bermula daripada seorang pengawal keselamatan kepada seorang pegawai polis bantuan, subsequently pengawal keselamatan di hotel and everything So with all this experience that you have gathered, you aspire to open up your own company dealing with the security, manpower, technology and everything. Berbekalkan juga dengan kau punya qualification. You doing a part-time studies. Kau rasa sedikit sebanyak dapat tak kau macam give back to the society? Bukan give back to the society, macam jawab balik kepada orang-orang yang selama ni pandang rendah kepada security line ni. Always doubted you lah. Yeah. I mean of course kalau I'm not here to be riak or what. Betul. Tapi aku rasa aku boleh dijadikan sebagai contoh. Why not? Contoh yang what do I mean by contoh? Somebody who was from the ground. Betul. Kerja 6 hari 12 jam, kena clocking 30 40 point. Semua dalam basah semua. Serious. Lecak semua dalam. Asal kena GTM dia gaduh Pasal sometimes people they rather take the shortcuts. Betul. Ada orang they don't work the ground. Diorang nak somewhere. That's hard. Tapi tak ramai tau yang melekat dalam ni security industry tau. Because truth be told, security industry is not an easy industry. You ke? It's not an easy industry to stay that long. Korang punya kerja lain. Sorry. Korang punya kerja dulu berdalora lain. Korang lain. Tapi macam Itu ni, security dia satu bro. sebab itulah aku cakap. Okay. Tapi security yang Razali ceburi ni, bidang security ni, literally kau kena maki hamun, You see. kena pandang rendah, Betul. kena tolak barricade, tolak barrier, kena de-clocking, Betul. kena jaga tempat-tempat berantu. Actually orang-orang yang kerja security ni diorang nak kena ada tahap kesabaran yang sangat tinggi tau. Betul. Pasal sometimes people obviously people get frustrated Betul. when they don't have their way ataupun diorang tak dapat apa yang diorang nak. Betul. So the next best people yang orang yang security ni Lepaskan geram pada security. Lepaskan geram and diorang boleh caci maki kau and you are not allowed even to retaliate back. Yep. Betul tak? Betul. Sepatutnya lah. Sepatutnya lah. Pasal kita Different setting lah.
diversity. Pasal kenapa kita berada di sesuatu lokasi? Macam for example, concourse duties lobby duties apa lah. lagi? Apa tu concourse? Lobby duties lah. Okay, sorry. Lobby duties lah. Lobby. Kita ada dekat sana sebagai deterrence. Apa tu? Okay, deterrence kira Pencegahan. untuk mengelakkan apa-apalah kira-kira. Okay. So tapi masalahnya yang members of the public lah. MOP MOP Dah pandai. Aku MOP, tahu MOP rumah MOP. je. Itu minimum occupancy period. So macam MOP ni ingat kita ni macam saja-saja je ada di sana. I see. Tapi kalau let's say ada orang kata emergency evacuation ke apa ke, that's where we come into the picture. I see. Okay, ladies and gentlemen, please proceed to Correct. the other side. Correct. So kita will be the last one out normally lah, whereas MOP selalu dah keluar. So untuk aku rasa we deserve a certain amount of respect lah. Daripada members of the public lah. Betul. But of course, stigma correct, from 20 years or even 30 years ago, kita bukan bayi jaga lagi. So Kita are professional security officers. dia cakap pasal bajaga aku teringat ni. You penas ni Nama je orang Melayu tapi panggil orang woi. Gua penas ni Sikit. gua makan. Sing lu basah sama gua ni Sing. Betul. Kena rompak juga tu Sing. Even recently yang that security officer yang dekat sekolah, that swastika tu yang kena langgar dengan Bentley and everything. Bentley, Walaupun kerja mungkin orang sekali pandang cakap kerja senang, jaga trafik, jaga budak-budak and everything. Abang Cisco siapa nama dia? Kena langgar. Tak, nama je kerja senang. Aku tak nak put nama dia lah. Kamarudin Kau pancing. Kamarudin Aku tak cakap nama dia. Tapi kalau aku cakap nanti Razali kenal. So walaupun nampak kerja senang, tapi you are exposed to all the elements, all the I see. Correct. temperament, orang-orang punya temper and everything. So sampai kena langgar kereta orang tu. Betul. Kerja Cisco, kau jaga bank, kau buat kau yalah, Singapore memang tak banyak kena rompak and everything. Kau jaga bank 20 tahun tak ada apa-apa. Nak dijadikan cerita satu hari tu siapa tahu suwe-suwe kau kena apa bank yang kau jaga tu kena rompak. You never know apa. Macam dulu kat West Coast kan ada. Baru-baru ni ada juga. Baru ada. I mean few years ago lah ada juga. So all of this you never say never tau. Security kat hotel kadang-kadang ada kes pembunuhan dalam hotel ke apa. Even before the police datang, the security officer will be the first one to handle. Walaupun diorang punya the way they handle things tak macam police and everything, tapi they will be the first line of the officers who attend to the case. I think when it all comes down to in an emergency situation Betul. I think the first people yang kau really want to find is the safety and security people. Betul. Because that's where you get all your directions with lah. Betul tak? Kau pun nak cari siapa saja, takkan nak cari any passerby, because dia tak tahu. Security bukan saja security tau, tapi dorang ialah papan tanda bergerak, Information information counter bergerak. Betul. Dia counter lepaskan geram. Semualah. Complain counter. Yes. Tapi Orang pun dia tolong facilities juga. Lampu rosak, buat juga ke? bukan tukar lampu lah, macam inform facilities department. I see. nak respond and everything. First aid kalau jatuh kepala pecah ke apa. Security pun sekarang ada first aid. First aid. Semua is part of the requirement lah. So sekarang ni kalau dibandingkan dengan dulu ni dah banyak peningkatan. Banyak. A lot of improvements dan untuk naikkan martabat pengawal keselamatan. Because right now security officers are not just security officers, but they are a lot more. Yes. One perfect example dekat Ion, they are not called security officers. Concierge, They are called concierge or service Something, ambassador, something like that. something. If I remember correctly, they are called as Ion officers. Something like that. Something like that. Pun So, banyak they are all in one. Ion officer. Pakai jaket, pakai suit, pakai tie tu. Sacok je. Serius lah. Habis kalau Taka Shimaya ni Taka officer. Tak kelakar tu. Kalau forum officers. Shut up, are you? You today you talking about many you Perangai perangai. Never mind, you watch out. Dengarkan cerita daripada Razali. Aku teringat throwback sikit lah dulu. Okay, I was in the security industry once. Ya ke? Ya. Tapi lain Tapi lain industri lah. Gedebak-gedebuk. Same industry. Gedebak-gedebuk. Different department sama baju lain butang. Alamak. So Tapi kenapa yang tu yang baju merah senyum tu? Dia pun sama juga. Terbabit juga. Kena mengena. Okay. Rakan seangkatan. Okay. So aku start off daripada NS juga. Okay, so
So bila aku time NS tu, aku have the permission to work. Okay. Pasal aku fall in that pasal we are not a very well-to-do family. Okay, So I faham. got a written permission to work as I do NS tau. Okay, Special lah kau, Serius. Aku ada surat daripada CEO semua, signature semua ada. Surat hijau. No, surat biasa je. Surat hijau. So my first gig at security, time tu security kau tak payah ada PLRID or something like that. Time tu Whatever license. Kad lah, kad. Dah kad, tak payah. Dulu kau just you are in army dah boleh, I think. Yes. Something like that. SCDF boleh. SCDF boleh. So first gig aku as a security officer is bouncer. Toin ke atau gedebak-gedebuk? Dua-dua. Kau toin So pesuruh it was called gedebak-gedebuk. club security lah. So aku my first gig was in Astaghfirullahalazim, tempat maksiat kau kerja. Back then. Untuk mencari sesuap nasi yang halal. Zaman-zaman jahiliah. Dulu di Chimes lah, China Jam. My first gig lah, China Jam. Tak pernah nampak muka kau. Tak pernah. Sebab aku selalu along the way nak lalu pergi masjid lalu ada. Ada masjid macam mana? Dekat pun Al-Falah. Kau masjid mana? Israel main masjid kan? Nak tipu tak agak-agak. So that's my first gig as security lah. Okay. Back then aku tak tahu benda pun pasal security ni. Tahu angkat, buang orang. Astaghfirullah. Buang orang. Tu kerja aku. Simple as that. Buang orang tak apa Ji. Jangan And it was- panjat orang ni. Tapi aku nak tanya kau soalan dia. apa je? Bila kau dah angkat tu, kau dah buang orang tu, kau buang luar ke buang dalam? Tak, luar kelab ke dalam kelab? Luar kelab. Kau kenapa? Nanti dia return tu. Luar kelab. Luar kelab Lazimnya luar kelab. Izzat Lazim Izzat Okay. Lazim. Okay. Siap lah tu, China Jam. So that was back then I didn't Okay. know the whole story about security. Aku tahu cuma aku was well known to tangkap orang minum ladies drink. Pasal back then every Wednesday ladies night. Yes. Betul tak? Aku dengar lah orang cerita. So ladies drink is the glass is different from a normal drink. So kalau seorang lelaki tu memegang that ladies drink, I have the right to bring him out. And it depends on my kata orang tu Supervisor. chief supervisor, chief security to decide whether he stays or he's kicked out. I see. So aku pergi kerja buat gitu je. Aku pergi kat bar kat mana, aku cari orang yang pegang tu gelas. Dia tak minum pun aku profiling bawa jalan. Kalau orang tu confused macam mana? Kau macam sajat. Aku tak pernah encounter. Kau tak pernah tangkap macam orang macam sajat. Setengah sana setengah sini. But back then I was not allowed to hold wanita. Sampai sekarang mesti tak boleh pegang. Cuma boleh pegang wrist je. Tak boleh. Dulu aku nak dulu no, different setting for different outcome. Kan bukan murim. Dekat kelab kawasan murim Kau ingat apa? So aku sometimes orang degil bro. When they are intoxicated, orang Yeah. differently. Yes, Interact dengan kau yes, different. yes. So the only way is grab the wrist, walk keluar. Then whatever happens there, happens next. Dulu police, sorry, the state police are mostly on the club security side. Tapi sekarang They are more favourable lah. I'm sorry to say this lah, but after the recent, bila diorang dah implement that the development and everything. of the card, the permit, whatever, The PLRD. it's different ball game altogether, bro. I see. Dulu masa dulu kalau bouncer, orang cakap bouncer, kau even shout back kat aku pun kau dah boleh kena. Kau kan basically kau boleh dah kena halau kick lah. out lah. And if macam you have that authority lah Okay. to apprehend somebody, and most of them are not, it's not apprehended lah. Dia kena bajau whatever that shit lah. But now dulu like gaduh is free flow. But sekarang if the security or the crowd lain, is different, bro. Betul, Kau boleh betul. naik tau, kau boleh kena even Kena charge. Betul. which apparently I was eventually lah drop also VCGH 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 bro, grievous gila babi. Grievous If you bukan can recall VCH VCJ apa section? Aku dah lupa Ji. So Aku tak ingat benda-benda ni semua. Aku dah tak ingat dah. Aku sumpah pun aku tak ingat. CPC semua aku dah Dah kasi balik, dah kasi balik. So all this while daripada aku time NS, aku daripada China Jam, aku pergi terus. My next was Powerhouse, Okay. St. James. Then from that to a little bit club Cina. Satu Melayu ni muka macam Cina, tapi pergi club Cina, Dragonfly. Then my last gig was in Shanghai Dolly. That's where aku kata orang tu boleh cakap retired lah. Retired. Dan kau pun ada nama juga kat klub-klub. Tak ada, sumpah tak ada. Sumpah tak ada. Legend lah Tak. Aku nak kena tanya satu pakcik ni nak tanya dia. Aku kenal pakcik aku ni nama. Siapa? Siraj.
Dah pernah naik tangling bro. That was one of the times lah. Kan boplay kat tekak, you know everything. Dan itu semua cerita lama lah. Cerita lama lah. Lee, kau pernah tangkap orang tak? Sebagai security officer. Tak kisah security ke Cisco ke apa. Pernah tangkap orang tak? Pernah juga. Apa dia buat? A few occasions lah Macam for example, Yang paling merepek sekali. paling merepek mantat kat handicap toilet lah. Astaghfirullahaladzim. Projek Kau tangkap dia pasal apa? Pasal tak ajak engkau ke atau pasal apa sebab dia kau tangkap dia? Handicap. Kenapa Wait. Siapa tahu dia cacat nak tukar. Before we go there, kenapa kalau mantat je mesti kat handicap toilet bro? Boleh lock? Oh, toilet ni tak boleh? Spacious? Oh ya, So ada pipe dia cuci. Aku dengar cerita lah. Aku dengar cerita. lah. Ada railing boleh pegang Kalau Melayu lain. Tak ada, kadang-kadang kita tengok video je. Sing sebelah je kan. Senang nak cuci. Habis macam kau dulu lap dekat railing je. Sure lah. Tak ada yang kau cerita aku. Banyak cerita dia. Dengar bini aku dengar ni. Tak ada kau cerita dengan aku. Kau kan cerita dengan kau kan. Kau ni apa lah. Experience handicap toilet. Sampai gitu sekali kau tangkap Kau buat apa tu? Tapi kau tak boleh buka daripada luar. Aku tahu belah ni. Ni semua dengar cerita. Okay, macam mana kau tahu orang tu kat dalam? Tengah buat kerja lah. Standard lah, biasa. Korang bahasa pun kira. bahasa jaga sikit boleh tak? Mantat Mantat okay ber? Mantat kan bahasa kasar. Habis, kenapa aku ulang-ulang Aku ulang-ulang besar lah. Yang lembut apa? Bersetubuhan. Bersekedudukan. Kedudukan Macam mana kau tahu kat dalam buat kerja? Tengah buat kerja. Standard selalu kita dah get instruction daripada command center lah. Okay, selalu kadang-kadang cleaner will complain to command center. Cleaner patut kia bro. Betul. Pasal diorang kadang-kadang diorang nak bikin diorang punya kerja. Cleaner nak bersihkan. Kenapa ni handicap toilet lock ketuk-ketuk ada orang tapi tak nak buka. Of course kita punya reaction from a security point of view is orang tu pingsan ke mampus ke apa ke injured ke. Betul. So kita normally sebelum kita buka the toilet punya pintu standard juga the 3 knocks. Security dah tak ada respon. Of course kita will proceed to unlock the door lah. Daripada luar dan kita pun nak kena inform kita punya command center dulu. Betul. So dapat instruction to green light proceed, then baru kita unlock the door lah. So yang the most funny yang paling kelakar is so far aku dah tangkap dalam 3 ke 4 couple. Semuanya orang kita je, bosku. Astaghfirullahaladzim. Sedap. Ya, benar kat Esplanade. Esplanade. Handicap toilet tu. Esplanade banyak tangga apa? Tahu lah apa. Melayu dia tangga. Kalau tak tangga handicap toilet. Bila dah kena nap, dah kena caught red-handed. Macam cerita keluar. Dia punya cerita is always the same. Bang? Saya punya saya punya girlfriend tak sedap badan abang. Pasal dia tadi muntah-muntah. Standard. Yang muntah-muntah siapa? Girlfriend ke boyfriend yang muntah-muntah? Betul lah. So simple. Selalu aku gentle lah aku cakap. Not feeling well lah. Kau nak aku activate ambulance? Tak apa bang, tak apa. Kau nak tak? Ni antara hidup dan mati ni. So standard lah. Diorang akan deviate from the dissuade. Tak ada bang, gini-gini. Actually gini-gini. Lama. So of course kita sebagai security personnel, kita have to take down diorang punya details lah, particulars for administration purposes. Tapi is it against the law to be together in a handicap toilet? Sorry, aku pusing kau. Is it against the law? No. To your knowledge? No. Tapi as the building owner, they have the prerogative right to actually kick out the individual or the individuals out of the premises because handicap toilet tu dihaskan untuk orang-orang yang kurang berkemampuan. Tapi kalau let's say kau buka betul-betul apik tengah gitu ke let's say sikit. whatever reason Tu rezeki masing-masing. Chong ji ya. But he's really or he or she the person is really handicapped. But I guess like what tadi Razali cakap lah, before they made the decision to open the door, mungkin there's a lot of procedures that they need to abide lah, nak kena identify dia ada themselves. protokol dia jugalah kira. Nak kena ketuk security ke apa lah. Pernah tak kau tangkap couple literally in the act? In the act how to say in the act belum, tapi aku rasa
dah habis ke apa lah, consider Aku lah ada cerita lah. ke terbantut lah. Pasal bila aku buka tu yang dekat kat mana roof terrace lah, sebelum roof terrace tu yang tangga Esplanade Office kat sana, kat dalam tu. Oh, Esplanade kira babi lah. Tempat hot ji. Bukan gila babi, gila Tempat bapak hot ji. Ini kita dah apa tahu memerasakan orang-orang mana nak memutik pergi. Tak, tapi be rest assured sana banyak kamera ji. Okay. So that time aku pula dengar dengan kau punya ex papa tu. I don't want to mention the name. Okay, budak Melayu kita juga. So dia lagi kurang ajar, tapi he gave a very good one lah. Dia cakap dengan Okay. dia cakap dengan couple tu, if you all are feeling very what they call it, excited you all can just book a hotel, right? You need to do this kind of things, yeah. I see. You can always meet my friend Razali. He's working at the hotel. Masa tu belum. Aku ada kat sebelah Ji. Oh, okay. Aku ada cerita. Apa cerita? Tapi nak share macam okay lah. Okay. Satu kali ni dekat tempat tu jugalah. Okay. Aku literally caught the couple red-handed. Serious. Couple Melayu, wanita berhijab. Isya, mind blown je. Aja. Aja. Alamak. What you mean by Wanita, aja? teman wanitanya berhijab. Hijab. Haja. Alamak. Get my sentence correct. Wanita itu berhijab. Okay. Aja. Serious Yang lain semua tersusun rapi, terlipat rapi di atas railing tangga. So literally lah. So kira apa? Main berhimah tu. aku pakai tu word So I guess Kira masih tutup aurat tu kira. no, but that was actually a bit more serious because they were literally doing a lewd act. Obscene act. So they will In public semua. refer to the police lah. Aku I don't want to get to specifics lah. Dia ada time lagi untuk sidai baju je kat tepi tadi dulu. Ronyok nanti. Oh, ya. Nanti bocui kan baju ronyok. Biar baju ronyok tak apa, jangan duduk. Aku rasa aku pernah dengar ni cerita juga. That's why call legendary. Let's not get too specific lah. Okay, Lee, before we go lah. Okay. Sekarang ni you are already an operations manager. You have already tercapai lah cita-cita kau selama ni so far alhamdulillah. What your kata-kata perangsang untuk mungkin ada orang kat luar sana yang ingin menceburi bidang security, tapi mungkin they are a bit apprehensive lah. not apprehensive, tapi macam they are a bit rasa macam Ada ke masa depan? correct. Bila diorang dengar all the Boleh ke stigma ke bijau? apa, what are your advice to them? Untuk aku sebagai kata-kata dorongan lah orang kata you might never know. Okay, kalau kau nak if you want to give it a try, you can just give it a try as a short term career. See how it goes lah. Pasal at the end of the day, just to share with you, gaji untuk orang kata security officers lagi 3 ke 4 within 3 to 5 years akan will reach sampai 3,000 lebih. There's a minimum yeah, there's a so-called minimum wage lah. Okay. Yeah, so the government is working with all the agency and badan-badan apa tu nama dia yang macam WSQ and also the union to orang kata to better the industry lah, martabatkan. yes. So of course aku pun ada juga nampak orang-orang yang muda macam teringat aku 15 tahun yang lepas. Okay. So I think this is a good platform and time for them if kalau diorang nak menceburi bidang keselamatan ni, okay, in the long run lah. Yeah. That's your advice Yes. Okay, jadi with that parting words, kita nak ucapkan ribuan terima kasih. Azali dengan I feel very safe with you around. sikit sebanyak dapat juga kau berkongsi pengalaman kau sebagai Ada diskaun kat hotel. Boleh. masih dia tak kerja hotel lagi sekarang. Tak ada ya. Tapi networking mesti mau kuat je. Networking. Kalau aku nak ambil kau jadi bodyguard sekarang boleh tak? Boleh, no problem. This along the line kan. Bawa duit aku je bayar kau bodyguard buat apa? Betul juga. Dia body ada. Tak ada. Ribuan terima kasih kepada engkau Lee sudi datang ke sini untuk berkongsi pengalaman kau. Dan dengan harapan sekali lagi kepada pendengar-pendengar kita, mungkin ada aspirasi untuk menjadi seorang yang mungkin achieving dalam bidang security ni. All hope is not lost lah. Betul. There's a future, tapi aku rasa pucuk pangkal nak kena sabar, nak kena cekal, nak kena constantly upgrade yourself lah. Betul. Manap? Tak ada apa-apa.
Tak boleh harap kau cerita. Thank you so much once again, Lee. Thank you for having me here, both Dah lama of tak you. jumpa kau tahu Dah 9 tahun tak jumpa Kita kau. harapkan yang terbaik untuk kau lah bro. Kita Sama-sama. doa sama-sama. Dan kita jumpa kembali di masa dan juga waktu. Tapi sebelum tu InsyaAllah Razali pun ada ura-ura nak buat podcast sendiri. Oh ya. Oh yo. Boleh aku share? Wah, boleh insyaAllah. And Podcast nama apa? Magnum juga ya. Magnum juga Tapi podcast tu ingin memperkatakan tentang tentang security juga and sedikit sebanyak a bit of facilities management, safety and also dengan fire safety management lah. This is a very niche subject. Niche topic. Dia kira ada tips lah kira. Correct. Jadi look out for this podcast. Nanti insyaAllah bila kau dah buat podcast ni, kau share dengan kita akan share with our listeners also lah. Betul, insyaAllah. Once again, thank you so much. Thank Lee. you guys for having me here. Semoga kita berjumpa kembali di masa dan waktunya lain insyaAllah. Sekian daripada kami bertiga. Saya Mim Alif Manap. Saya Mim Alif W.I. Mawi. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh www.nakkawin.com. Dan juga selain daripada itu, kita berkolaborasi bersama seorang rakan konsultan kewangan Hans Ezra. Lungsuri laman IG beliau Hans Ezra. Itu saja. Ataupun anda boleh terus hubungi beliau di 90285600. Alright, that's all. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Jack